Belum lagi. Saya keluarkan tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita memanjatkan bacaan surah Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita yang telah pergi mendahului kita. Mudah-mudahan berkat dengan doa dan bacaan kita, Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di tempat yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan mereka, dan mudah-mudahan mereka tenang berada di alam baqa, dan mudah-mudahan kita juga meniti mereka dalam keadaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, wa ila ruhi arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li qarabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat, ibu bapa yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ruang dan kesempatan pada pagi ini untuk kita bersama-sama di Surau Nurul Hidayah. Tujuan kita satu, iaitu nak belajar ilmu pengurusan jenazah. Satu-satunya ilmu yang sebenarnya sangat-sangat penting dalam kalangan masyarakat, tetapi ianya sentiasa dipandang sebagai satu ilmu yang enteng. Ramai orang ambil remeh ataupun ambil rasa kurang perhatian kepada ilmu ini, sedangkan ilmu pengurusan jenazah adalah ilmu yang sangat penting bagi kita yang berada dalam situasi kemasyarakatan. Sehari dua di tuan-tuan rahmati Allah, yang terbaru keluar di TV3 tular satu cerita satu surau di Selangor menolak untuk menguruskan jenazah bayi apabila keluarga itu tidak dapat bayar RM300. Saya sebenarnya kenal dengan orang yang menguruskan tersebut. Saya kenal dengan orang yang tampil selepas tu. Amal tim ataupun saudara Zulhairi itu memang saya kenal dia, memang rapat dengan saya. Bahkan ketika saya berada di Mekah pun dia datang, memang kami selalu duduk bersama. Dan saya dah tanya dah apa situasi sebenar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mengulas isu tersebut ada dua. Yang pertama, saya sarankan kita jangan terlalu mengharapkan ihsan orang semata-mata. Kita sebagai ahli keluarga kena tahu ilmu ni. Paling-paling tidak ilmu asas tentang pengurusan jenazah kita kena tahu. Sebab apa tuan-tuan? Malu kita sebagai ahli keluarga
malu kita sebagai anak ataupun bapa kepada si mati kalau kita tak boleh nak nguruskan jenazah si mati itu sendiri. Lebih malang lagi tuan-tuan, ayah yang jaga kita sejak daripada kita kecil, saat dia meninggal dunia, kita izinkan orang lain untuk cuci kemaluan dia, untuk basuh kemaluan dia. Malu kita sebagai seorang anak, biarkan ibu kita yang dulunya tutup litup, yang dulunya pakai jubah, tiba-tiba saat dia mati, kita izinkan orang lain tengok buah dada dia, tengok kemaluan dia. Di mana harga diri kita sebagai seorang anak? Itu yang pertama. Yang kedua, saranan saya agar kita semua cakna tentang isu-isu yang melibatkan kemasyarakatan. Tak semua orang mampu untuk membayar kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Jadi benda ni tuan-tuan rahmati Allah, kita jangan marah dengan isu tersebut. Cuma kita terkehadapan dalam kita memikirkan satu solusi yang terbaik. Macam mana kita nak bawa sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana datang mengimarahkan surau dan masjid, supaya mereka lebih tahu macam mana pengurusan jenazah itu disempurnakan. Kadang-kadang kita marah AJK, kita marah ni, kenapa sediakan bayaran macam ni, kenapa kenakan macam ni. Tuan-tuan rahmati Allah, nak beli set kain kapan pun kadang-kadang dekat RM200 dah. Itu baru set kain kapan tuan-tuan. Bukan soal kita nak mengenakan bayaran, itu memang termaktub dah. Tuan-tuan pergi kedai kain, belilah kain sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan pergi boleh beli dengan senyuman, silakan. Kita kena beli dengan bayaran tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan pergi nak minta uruskan kubur, orang yang gali kubur tu pun kita dah ambil masa dia, kita dah ambil tenaga dia tuan-tuan rahmati Allah. Paling-paling tidak pengurusan permit tu juga perlu dibayar. Di tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, benda-benda ni yang kadang-kadang masyarakat tak faham. Dia ingat kita jual beli jenazah. Sebab tu bila ada kursus, kena ambil ruang, kena ambil peluang untuk ikut dan sertai. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini memberi satu anjakan paradigma kepada kita tentang ilmu pengurusan jenazah. Tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya ilmu pengurusan jenazah ni adalah satu ilmu yang mudah untuk dipelajari dan difahami. InsyaAllah selama tuan-tuan bersama dengan saya setengah hari ini, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan. Pengalaman dan juga kaedah-kaedah pengurusan jenazah. Saya terlibat dalam bidang pengurusan jenazah ni daripada tahun 2002. Hari ini 2019, maknanya lebih kurang 17 tahun. Saya bukukan tentang ilmu pengurusan jenazah ni dalam sebuah buku yang cukup tebal, 288 muka surat, dan telah disemak oleh Tuan Guru Datuk Dr. Haruddin Al-Hafiz almarhum. Tapi sebelum almarhum pergi ke Amerika Syarikat buat kali yang terakhir, dia pesan dekat saya. Dia kata orang Malaysia ni tak berapa minat nak membaca. Orang Malaysia ni dia tak berapa suka nak baca. Dia kata cuba ringkaskan buku tersebut. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya cuba juga. Alhamdulillah, saya ringkaskan buku tu daripada 288 jadi 82 muka surat. Jadi apa yang tuan-tuan tengok kat depan ni ada dalam buku saya. Kalau tuan-tuan nak buku saya ada di luar, tuan-tuan boleh dapatkan senaskah RM19.90. Dan buku tersebut saya akan gunakan sepanjang kursus kita ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat ambil manfaat daripadanya. InsyaAllah tuan-tuan rahmati Allah, buku tu menarik sebab banyak gambar. Sebab saya tahu orang Malaysia ni dia tak suka membaca. Okay, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam buku ni ada semualah, daripada sakit sampailah mati, kaedah-kaedah nak mandi, kaedah-kaedah nak ni. Okay, pihak jawatan kuasa surau memang hubungi saya sebelum ni. Dia kata, Ustaz, kalau ada nota bagi kat kami nak photostat. Saya tuan-tuan, nota photostat ni bukan saya tak suka nak bagi. Sebenarnya kaedah menyimpan tu tuan-tuan. Benda photostat ni tuan-tuan, dia minat masa hari belajar je. Bila tuan-tuan balik, kadang-kadang dia jadi bungkusan nasi lemak tu yang tak tahan tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau buku ni kita boleh simpan dia dengan cermat dan baik lah. Jadi kalau bagi yang nak berminat nak ambil, yang nak dapatkan, boleh dapatkan di luar, insya-Allah ada sahabat saya di luar. Okey, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita nak cerita tentang urus jenazah. Urus jenazah ni tuan-tuan ada 4 benda penting: mandi, kafan, salat dan ke bumi. Ya, mandi,
kafan, solat dan kebumian. Ada 4 benda yang penting. Cuma hari ini saya tambah satu lagi tajuk yang bagi saya ianya juga penting, iaitu urusan awal kematian. Inilah perkara yang selalu dipandang remeh oleh ahli keluarga, sehingga kan kadang-kadang ahli keluarga tak tahu nak buat apa bila berlakunya satu-satu kematian. Kadang-kadang tuan-tuan, bila kematian tu berlaku, keluarga jadi syok, dia terkejut, ataupun berlaku satu perubahan. Bila berlaku je kematian tu, dia tak tahu nak ke mana, nak jumpa siapa, nak buat apa, dia tak tahu. Dan kebanyakan ahli keluarga lebih mementingkan hati dan perasaan mereka. Mereka berterusan dengan menangis dan melayan perasaan masing-masing. Sedangkan jenazah perlu diuruskan, jenazah perlu diselesaikan. InsyaAllah hari ini kita akan sentuh. Yang kedua, saya minta maaf kepada pihak muslimat. Sepatutnya hari ini saya bawa pembantu muslimat dan isteri saya sendiri. Jadi semalam beliau terpaksa dikejarkan ke hospital. Saya call sahabat-sahabat yang lain, tapi hari ini ramai yang full. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Cuma hari ini kita akan cuba bantu dalam bentuk simulasi mandian. Kemudian waktu kafan nanti saya akan pecahkan kepada dua. InsyaAllah kita akan bagi juga praktikal kepada muslimat. Jangan gusar, jangan risau. Cuma hari ini kita akan pilih di kalangan peserta siapa yang akan dikafankan. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan jangan risau sebab saya tak pernah bawa patung. Saya akan pilih di kalangan peserta. Dan biasanya peserta yang terpilih adalah peserta yang tidur dalam kursus. Jadi tuan-tuan yang bagi nak tidur tu silakanlah. Okey. Itu pesanan penaja awal. Kot nanti kalau tuan-tuan kata tak pesan, saya dah pesan awal-awal lah. Yang kedua tuan-tuan, ni khusus jenazah. Khusus jenazah ni tuan-tuan, benda yang berkaitan dengan ilmu praktikal. Ilmu praktikal ni tuan-tuan, belajar kena buat. Bila belajar kena buat ni tuan-tuan, dia tak boleh hanya bersandarkan kepada catatan ilmu semata-mata. Dia kena buat. Ilmu praktikal ni kena buat. Macam tuan-tuan beli buku resepi. Ibu-ibu beli buku saji, duduk dekat dapur, dia buka je. Dia buka sambil keluar air liur. Dia buka keluar air liur. Dia tak jadi lauk. Dia kena masak dulu baru dia jadi lauk. Kalau setakat berangan, dia tak jadi lauk. Sama juga dengan orang lelaki. Khusus jenazah dah pergi 17 kali dah, tapi mandi sekali belum pernah sekali pun. Mandi jenazah tak pernah sekali pun. Lepas tu dia tanya, dia kata macam mana saya ni Ustaz? Saya dah banyak kali pergi. Saya kata pernah bantu-bantu tak? Saya takut Ustaz. Kalau ada perasaan tu saya tak boleh buat apa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, insya-Allah hari ini kita cuba akan kupas dengan lebih baik. Dan saya akan ajar kaedah yang paling mudah dalam ilmu pengurusan jenazah. Dan mudah-mudahan ia akan memberi satu sinar baru kepada tuan-tuan insya-Allah. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mula dengan urusan awal kematian. Okey, macam mana saya sebut tadi, ini tajuk tambahan. Tapi dia duduk di permulaan urusan awal kematian. Okey, yang tak nampak boleh ke depan. Okey. Sebab ni khusus jenazah tuan-tuan. Khusus jenazah tuan-tuan jangan stres-stres sangat. Dia stres nanti tuan-tuan jadi jenazah. Jadi tuan-tuan kena relax santai. Cuma saya akan buka ruang bila ada Q&A. Saya akan buka ruang biasanya di hujung slide. Saya akan bagi tahu. Okey, siapa nak tanya? Okey. Jadi sebab apa? Sebab saya nak kawal tempoh masa tu. Kalau terlalu banyak Q&A nanti tuan-tuan khusus tak habis. Yang kedua, saya harap sangat tuan-tuan jangan tanya soalan yang bertaraf kebat. Kemahiran berfikir terlampau tinggi. Ni masalah juga tuan-tuan. Macam mana soalan macam tu Ustaz? Okey, saya bagi contoh. Jenazah ketika meninggal perlu dipejamkan mata. Jadi ada orang pun tanya, Ustaz, saya nak tanya sikit, silakan. Saya ni dah biasa urus jenazah Ustaz. Alhamdulillah. Hari itu saya dapat satu jenazah. Mata dia terbuka, mulut dia terenganga Ustaz. Saya tanya dia, apa soalan dia? Apakah dosa yang telah dia lakukan? Jahannam tuan-tuan. Tak terjawab aku. So saya harap tuan-tuan janganlah tanya soalan yang sedemikian rupa. Okey? Tanya yang insya-Allah boleh jawab tuan-tuan. Okey, kalau tak boleh jawab kita simpan. Okey, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan awal kematian ini ada 3 perkara penting yang kita akan bincang. Yang pertama, bagaimana kita nak menghadapi orang yang sedang nazak. Yang kedua, pengesahan dan urusan dokumentasi kematian.
Yang ketiga, persiapan menghadapi jenazah yang baru saja meninggal dunia. Ada 3 benda yang penting. Okey, dalam 3 perkara yang penting ini, ia sebenarnya tersangat-sangat penting. Yang pertama, tuan-tuan, bagaimana kita nak menghadapi orang yang sedang nazak. Saya nak bagi tahu tuan-tuan rahmati Allah, proses nazak ni tuan-tuan, dia tak sama. Tiap-tiap daripada kita ni ada proses nazak yang berbeza-beza, yang berbeza-beza. Kita masing-masing mempunyai tempoh masa yang berlainan. Ada orang tuan-tuan, dia tempoh sakaratul maut dia beberapa saat. Ada orang tempoh sakaratul mautnya beberapa jam. Ada orang beberapa hari, ada orang beberapa bulan, dan ada orang beberapa tahun. Ya, ada orang nazak bertahun. Abang ipar saya pada 4 hari bulan 9 2018 dia meninggal dunia. Hari Selasa, tuan-tuan rahmati Allah. Dia balik daripada kerja, dia di jabatan kerajaan, di jabatan perangkaan. Dia balik daripada tempat kerja, tuan-tuan rahmati Allah. Balik ke rumah, gurau-gurau dengan anak lebih kurang, dia turun ke bawah nak jogging. Pergi jogging dengan kakak saya, tuan-tuan. Abang ipar saya dengan kakak saya pergi jogging. Lebih kurang 10 meter dia tinggalkan kakak saya, dia toleh ke belakang, dia rebah terus meninggal dunia. Tempoh sakaratul maut itu beberapa saat. Ada orang tuan-tuan rahmati Allah, dia jatuh tapi dia masuk hospital. Tunggu beberapa hari. Kita tengok macam sahabat kita, saudara adik. Daripada tempoh dia nazak tu nak pergi kepada dia mati, maknanya sempat keluarga datang dan sebagainya. Tempoh ni tuan-tuan rahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam suruh kita berdoa, mudah-mudahan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, supaya Allah permudahkan tempoh sakaratul maut kita, supaya kita tak diuji. Saya pernah dapat satu kes, tuan-tuan. Ada seorang ni dia nazak macam nak mati dah. Kita pergi tengok memang lembik dah. Tiba-tiba tuan-tuan, besok dia boleh pergi kedai makan. Kali kedua dia nazak, orang datang lagi baca Yasin, sama juga. Esok tu elok. Kali ketiga dia nazak, tuan-tuan, orang tak datang dah. Besok elok lah tu. Tu betul-betul dia mati, tuan-tuan. Tak tunggu esok petang tu dia mati dah. Bila orang bagi tahu, Haji tu dah meninggal, besok dia bangun dah tu. Sebab orang dah kerap dah kena. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tempoh nazak ni banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak tahu dia nazak? Kalau di rumah kita perlu lihat beberapa perkara. Tapi kalau di hospital, biasa doktor akan bagi tahu, tuan, cik, puan, boleh panggil keluarga datang. Biasa kalau masuk ICU dah lebih 2 orang tu, kita faham tu. Kalau tuan-tuan masuk ICU 2 orang, betul? Gila. Tapi kalau dah boleh masuk berjemaah, itu kita faham tu. Itu makna dah hujung lah. Mesin semua dah cabut dah tu. Tinggal tunggu masa sahaja. Itu makna kita dah tahu, itu dah berada di tempoh akhir. Kalau tuan-tuan pergi ziarah orang yang berada di rumah, kita nak tahu macam mana dia nazak. Pertama sekali tuan-tuan sampai je di rumah, tuan-tuan tengok dia macam mana. Tengok kaki dia dulu, tuan-tuan. Ni saya bagi teknik-teknik tuan-tuan pergi ziarah macam mana tuan-tuan nak tengok. Allah bagi satu kelebihan. Taklah kelebihan macam mana, cuma saya tak tahu siapa. Kalau hari tu saya nak urus jenazah, Allah bagi saya satu petanda. Saya makan, saya minum, saya mandi, saya akan bau kapur barus. Saya pakai sabun ni tapi bau kapur barus. Tu saya tahulah hari tu saya mandikan. Siapa? Saya tak tahu. Dia akan bagi hint. Okay, hari ni jangan pergi mana-mana, tunggu, standby. Mana saya tahulah saya akan mandikan jenazah. Tuan-tuan jangan risau, saya sampai tadi saya tak bawa apa-apa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu hint yang Allah bagi. Cuma kalau orang nazak, saya memang tak pergi. Sebab memang ditulis dalam kitab, orang yang mengurus jenazah ini tidak disunatkan untuk pergi ziarah orang yang berada dalam keadaan nazak. Ni ditulis oleh para ulama, tuan-tuan rahmati Allah. Mungkin dari segi adab dia, takut orang yang nak mati ni terkejut, dah mati ke aku ni, tukang mandi pula datang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali tuan-tuan tengok kaki. Orang baring, tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan tengok kaki dia. Kalau kaki dia dapat dilihat, kalau kaki dia dalam selimut, jangan buka. Ini adab ziarah, tuan-tuan. Saya kadang-kadang tak faham kaedah orang Melayu ziarah ni.
Kadang-kadang pergi ziarah jenazah tuan-tuan, kita suka buka muka. Saya tak tahu benda ni datang daripada bila permulaan adat ni. Ia bukannya adab yang diajar oleh agama. Orang meninggal dunia kita datang buka muka. Salah kadang-kadang imam pun buat benda yang sama. Pergi ziarah muslimat lah tu, suka-suka tengok bini orang. Bayangkan imam ni buka-buka tuan-tuan, tiba-tiba jenazah sound. Buka-buka apa? Confirm dia tak jadi imam lah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, dari segi benda ni kena jaga adab daripada adat. Tidak ada adab yang diajar oleh agama pergi ziarah jenazah tengok muka, kecuali waktu yang dibenarkan. Bila? Akhir sekali, penghormatan terakhir selepas dia dikafankan. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Orang perempuan bila meninggal dunia, kita dah buka semua dah, dengan aurat rambut dia, dengan aurat leher dia, kita pula pergi buka. Kita tayangkan kepada ajnabi yang lain. Ini yang bahaya tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu kena jaga benda ni. Take note benda ni, kena jaga dari segi adab. Okey, tuan-tuan tak boleh tengok kaki dia, jangan tengok. Tengok benda lain pula. Tapi kalau tuan-tuan dapat tengok kaki dia, orang yang mula hampir nak pergi ni, orang yang dah mula nazak ni tuan-tuan, kaki dia dah tak pacak langit. Kaki tuan-tuan belah dalam ni dia berlekuk. Belah dalam ni dia berlekuk. Tuan-tuan jangan tengok kaki, tengok saya. Kan nampak tak berlekuk kan, tuan-tuan tak balik pula. Dia berlekuk tuan-tuan rahmati Allah. Tapi orang yang nak mati dia flat. Yang kedua dia tak pacak langit, dia akan menunjur ke hadapan. Itu tanda awal. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan pergi dekat tangan dia pula. Tangan dia tuan-tuan rahmati Allah, dekat tangan tuan-tuan tu ada benjol. Lepas benjol nak pergi ke lengan, tuan-tuan cuba pegang, dia ada lekuk sedikit. Dia ada penyambung, ada lekuk. Okey, lekuk tu cuba tuan-tuan masukkan jari. Siapa yang boleh masuk jari penuh, saya doakan mudah-mudahan selamat. Ataupun janganlah balik dah, duduklah kat surau. Kalau orang biasa normal, kita boleh rasa lekuk tapi tak boleh masuk jari. Okey, itu tempat sambungan. Kalau orang yang nak mati tuan-tuan, tuan-tuan pegang kat situ, tuan-tuan boleh masuk jari penuh. Maknanya dia dah renggang. Dia dah renggang. Tuan-tuan grip, tuan-tuan angkat tangan dia, dia akan terkulai. Maknanya dia sambungan tu dah loose. Tuan-tuan grip, tuan-tuan angkat sikit, dia akan terkulai. Tapi kalau tuan-tuan grip, tuan-tuan angkat, dia menggigil. Lepaskan cepat-cepat, sebab saya takut tangan sebelah tampar muka tuan-tuan. Maknanya dia belum cukup habis lagi tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok wrestling, dia orang grip kat situ. Apa? Dia orang grip kat sini tuan-tuan, kita tengok macam sakit. Ya ke sakit? Cuba kita grip orang sebelah. Agak-agak kejap lagi tuan-tuan makan kuih pakai straw, jangan salahkan saya lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kaedah yang ketiga, kita tengok daripada kaki, kita tengok dah tangan, kita tengok bahagian muka tuan-tuan. Ada beberapa tanda di muka. Yang pertama sekali, hidung dia akan rapat dengan bibir. Hidung ni akan rapat dengan bibir, dia akan jatuh. Okey, yang kedua tuan-tuan ambil tisu orang perempuan, tisu muka tu, yang nak tengok minyak tu. Okey, yang nak tengok minyak tu, tuan-tuan ambil tisu tu, lalukan di hidung. Dia takkan berminyak, dia takkan berair dah. Orang normal ada minyak. Besok lagi kalau tuan-tuan pergi farmasi, beli tisu tu, sapu, dah tak ada minyak, duduklah masjid. Okey, orang yang nak mati dia tak ada dah, minyak apa semua tak ada dah, dia akan habis dah. So itu antara tanda-tanda akhir yang Allah bagi. Ada orang yang ada tanda, ada orang yang tak ada tanda. Okey, kita dah tahu dia nazak, apa kita nak buat? Yang pertama, pesakit dibaringkan ke arah kiblat. Ada dua kaedah baring. Bagi tuan-tuan yang ada buku, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat yang keempat. Kaedah yang pertama, pesakit dibaringkan di atas bahagian rusuk kanan. Pastikan dada dan mukanya menghadap ke arah kiblat. Okey, tak boleh baringkan dia, tak boleh iringkan dia ke arah kiblat. Kita ambil kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, pesakit dibaringkan seperti biasa, makna terlentang. Kaki dia menghadap ke arah kiblat, lunjur ke arah kiblat. Mana tuan-tuan duduk sekarang ni, tuan-tuan lunjur ke arah kiblat. Okey? Itu maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kita bagi dia menghadap ke arah kiblat. Dada dia menghadap ke arah kiblat, mukanya menghadap ke arah kiblat. Kita tinggikan sedikit bahagian dada dia, kita tinggikan sikit bahagian kepala dia. Adik, kalau orang duduk dalam surau, kaki menghadap ke arah kiblat, itu jenazah nama dia.
Ustaz, saya nak tanya, ni yang nazak, kalau yang mati macam mana Ustaz? Okey tuan-tuan, tengok situasi rumah. Kalau rumah tu boleh dipusingkan katilnya supaya kaki menghadap ke arah kiblat, tak ada masalah. Kalau tak boleh, tak perlu. Saya pernah tengok tuan-tuan, 2 jemaah bergaduh. Sebab dua bawa balik pada khusus, seorang kata kepala kiblat, seorang kata kaki ke kiblat. Bergaduh, berpusing-pusing. Mujur yang dipusing tu jenazah. Kalau orang hidup tuan-tuan, dia bangun, dia sepak semua. Kau ingat aku apa pusing-pusing? Tapi Alhamdulillah lah tuan-tuan, saya 17 tahun urus jenazah ni tuan-tuan, belum ada lagi lah jenazah yang bangun. Tu rezeki tuan-tuan. Sebab tu masa mula-mula sekali saya terlibat dalam dunia kuliah ni tuan-tuan, arwah orang tua saya sampai naik bising. Dia kata, pergilah ceramah. Saya kata, malas lah bah. Dia kata, kenapa? Ilmu ni kena sampai. Saya kata, bukan apa, saya dah biasa dengan orang mati. Orang mati ni tak pernah komplain. Orang hidup ni tuan-tuan komplain panjang. Pergi kuliah maghrib, drag lama sikit, terus hantar surat. Ustaz ni tak bagus lah, ambil masa panjang sangat, cakap lerit-lerit. Kan kuliah subuh tuan-tuan, nampak dah terang tuan-tuan, dia dah tengok luar, dah tengok orang jual nasi lemak, dah tak boleh tahan. Kan kalau kita sentuh ada beberapa benda yang sensitif, dah marah pula lagi. Kan? Macam semalam saya tersalah, saya tak sebut hibah, saya sebut hibah, pun ada orang marah juga. Kan? Nak kata macam mana? Kan? Kita terasa hibah dengan hibah yang diberikan. Pun ada orang marah juga. Jadi bila uruskan manusia ni tuan-tuan, manusia ni dia bersifat manusia. Kalau jenazah ni tuan-tuan, dia tak komplain. Sebab tu saya kata tuan-tuan, senang urus jenazah ni. Siapa kata susah? Tinggal lagi tuan-tuan tak ada ilmu asas. InsyaAllah lepas daripada kursus ni tuan-tuan akan ada ilmu tentang ilmu pengurusan jenazah. Okey? Kenapa kita nak hadapkan orang yang sedang nazak ini ke kiblat? Sebab kita nak bagi ruang dan peluang kepada dia untuk bermunajat kepada Allah. Ustaz, Allah terima lagi ke? Ni jangan ambil kerja Tuhan, jangan ambil tugas Tuhan. Allah terima, Allah tak terima tu bukan tugas kita tuan-tuan. Kita bantu je. Ambilkan wuduk kat mak kita, ambilkan wuduk kat bapak kita, kita hadapkan dia arah kiblat. Bagi tahu kat dia, abah doalah apa pun, abah sembahyanglah apa pun, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan abah. Kita bantu dia. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, yang kedua, iqra'u mautakum Yasin. Bacalah oleh kamu kepada orang yang hampir nak mati itu dengan surah Yasin. Jadi AJK hadap kematian, take note benda ni. AJK kebajikan, take note benda ni. Ada anak qaryah Taman Berlian, kalau katalah dah nazak, kita tahu dia memang datang surau, kita tahu dia memang duduk kat kawasan ni dan nazak. Panggil jemaah ramai-ramai, kita pergi ke rumah dia, baca Yasin khususiyah, baca Yasin secara khusus. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan nazak dia. Ini sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ketiga, beri minum ataupun basahkan bibir. Sebenarnya dia bukan basahkan bibir saja tuan-tuan. Kita akan basahkan bahagian dada, kita akan basahkan bahagian leher, kita akan basahkan bahagian muka, kita akan basahkan kepala orang yang sakit itu. Dia tuan-tuan, proses ruh ditarik ini tuan-tuan, dia ada 7 peringkat. Mula-mula sekali roh akan ditarik daripada tapak kaki sampai ke betis. Ini yang pertama. Tapak kaki sampai ke betis. Tuan-tuan kalau pergi tengok orang sakit tuan-tuan, dia dah terlunjur dah. Pegang tapak kaki dia sejuk, pegang betis dia sejuk. Tu proses awal sedang berlaku. Tuan-tuan pegang tapak kaki dia sejuk, pegang betis dia panas, yang tu demam. Jangan salah tuan-tuan, confident dia. Ni dah tak lama lah ni, kawan tu demam je pun. Proses yang pertama tapak kaki sampai betis. Yang kedua daripada betis sampai ke lutut. Dia beza tau situasi, nampak. Orang perempuan dia kalau datang kuliah, datang kursus, dia akan bawa buku dengan pen. Ni muta'allim nama dia. Orang lelaki dia bawah sikit, namanya mustami', orang yang mendengar. Kalau yang duduk belakang-belakang kat handar tu, namanya muhibban, golongan pecinta ilmu sebenarnya.
Tu beza kalau duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu orang lelaki ni kalau datang majlis ilmu dia jarang tulis, sebab ramai Imam Syafi'i. Dengar boleh ingat sampai mati. Ustaz macam sindir, bukan, tu sound direct nama dia. Yang ketiga, daripada lutut dia akan naik sampai ke paha. Yang keempat, daripada paha dia akan naik sampai ke pinggang. 4 proses yang pertama, kaki mati. Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan buka mana-mana video orang mati secara mengejut. Penyanyi, pelakon, artis mati atas red carpet, mati atas pentas, pembaca berita mati tengah baca berita. Cuba tuan-tuan tengok balik video mereka. Mereka akan rebah dulu. Sunnatullah, kaki mati. Selesai kaki mati, barulah mati keseluruhan dia. Yang kelima, daripada pinggang itu dia akan naik sampai ke perut. Sebab itu bila roh berada di perut, tuan-tuan, perut dah tak proses makanan. Kadang-kadang kita masukkan susu pakai tiup, tenang balik susu, sebab dia tak proses dah. Daripada perut dia akan naik sampai ke pangkal dada. Di sinilah pesakit akan rasa sempit dada dia. Dia akan rasa sesak nafas, dia akan rasa sukar untuk bernafas, sebab roh dia dah berada di pangkal dada. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik. Roh ni sifat dia panas, jasad kita sifat dia sejuk. Bila roh ditarik, kemudian dia berkumpul di bahagian dada, banyak orang yang nazak akan menjerit ataupun akan merintih panas. Yang ni tuan-tuan jangan pelik, ini situasi biasa sebenarnya. Kadang-kadang disebut panas. Tuan-tuan sebenarnya selama ini telah dimomokkan dengan rancangan tanah kubur di Astroosis, tuan-tuan. Bila tuan-tuan dengar disebut panas, ni kena seksa lah ni. Bukan, tuan-tuan. Ada sebahagiannya memang sedang diuji oleh Allah, tapi proses itu dia sedang melalui proses akhir kematian. Roh itu dah sampai di bahagian dada. Roh akan ditarik lagi, tuan-tuan, yang ketujuh, daripada pangkal dada sampai idza balagatil hulqum. Sampai sini para ulama berbeza pendapat. Ada sebahagian besarnya mengatakan di sinilah pengakhirnya pintu taubat. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, bagi pendapat saya secara peribadi dan disokong oleh beberapa pendapat yang lain, tuan-tuan rahmati Allah, buatlah apa pun selagi mana kita berkemampuan untuk mohon keampunan daripada Allah. Allah terima, Allah tak terima, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai manusia, kita jangan menghukum manusia yang lain. Kita dan rahmati Allah, yang keempat, yang paling penting sekali, mengajar kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah, seorang ulama pernah menyebut, barang siapa yang nak menyebut kalimah la ilaha illallah pada waktu matinya, kira semula berapa kali dia sebut waktu dia hidup. Waktu dia hidup berapa kali dia sebut, berapa kali dia sebut, banyak mana dia sebut, inilah yang akan minta maaf sekejap je. Alhamdulillah pihak surau sudi untuk menaja buku semua untuk jemaah-jemaah semua. Jadi saya minta 2 minit Ustaz, kita berhenti, kita nak edarkan buku-buku semua. Mana yang dah beli, ada 4 orang dah beli tu, kita akan pulangkan duit balik. Dan satu lagi, kado yang datang suami isteri tu ambil satu je lah ya. Okay, terima kasih. Satu keluarga satu, kalau terambil lebih bayar pada surau.
Sebab kadang-kadang ada orang dia beli buku, dia suka conteng. Orang lelaki dia conteng dengan cara dia tersendiri, orang perempuan dia conteng dengan cara dia tersendiri. Okey tuan-tuan, cuma satu je saya nak pesan tuan-tuan, hari ni tuan-tuan ambil buku ni, tuan-tuan dapat. Kalau yang kata nak beli lebih tu, boleh beli lebih, saya sarankan beli lebih. Yang kedua, tuan-tuan hadiahkan kepada anak-anak. Tu yang paling penting sebenarnya, hadiahkan kepada anak-anak. Okey, boleh sambung okey. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak-banyak pada pihak jawatankuasa yang membuat keputusan secara drastik. Alhamdulillah, rezeki tuan-tuan ada pengurusan yang baik. Tuan-tuan, nak jadi pengurusan surau ni tuan-tuan tak mudah. Saya tuan-tuan, orang bayarlah berapa puluh ribu pun jadi jazir, saya tak nak. Sebab nak urus manusia ni tak mudah tuan-tuan. Ni nak dekat bulan puasa ni lagi teruk. Tuan-tuan bayangkan kawasan saya masjid, kutipan Jumaat 15 hingga 17 ribu. Bulan puasa tuan-tuan, bulan puasa kalau satu malam untuk untuk berbuka puasa 8 ribu. Tu sekali makan tuan-tuan 8 ribu tu. Nak begitu tuan-tuan, nak jadi nazir masjid tu memang tiap-tiap kali pemilihan bertukar, takkan ada orang kekal. Sebab semakin besar masjid tu, semakin besar mehnah dia. Semakin besar mehnah dia. Oh, dahsyat tuan-tuan. Sebab tu bukan mudah. Jadi kalau tuan-tuan dah ada pengurusan yang baik, janganlah jemaah pula buat perangai. Selalu gitu lah. Kadang-kadang jemaah bagus, pengurusan pula yang macam buat perangai. Kadang-kadang pengurusan dah bagus, jemaah pula buat perangai. Suka komplain. Tapi bila suruh dia pegang, dia lari. Ni masalah. Okay, tak apa, kita cukup dekat tu. Sebab live. Okey, mengajar kalimat tauhid. Ini yang paling penting tuan-tuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis yang cukup masyhur, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita berada pada muka surat yang ke-6 bagi yang baru dapat buku. Barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir hayat dia, confirm Nabi kata dia masuk syurga. Dia masuk syurga. So sekarang ni kita nak bantu mak kita, nak bantu ayah kita supaya masuk syurga. Siapa nak ajar? Ni yang penting. Yang pertama, siapa nak ajar? Tuan-tuan dirahmati Allah, cari calon yang terbaik. Siapa? Yang nak mati ni lelaki, cari mak dia. Sebab ibu adalah orang yang paling baik ataupun orang yang paling dihormati dan paling disayangi. Ustaz, mak dia dah lama meninggal, cari isteri dia. Tapi dia dengan isteri tak berapa bagus, tak apa, sebab isteri pemegang mohon besar. Sebab tu tuan-tuan, isteri ni tuan-tuan, dia punya hebat, dia tahu segala yang berlaku dalam rumah tangga. Sebab tu kadang-kadang bila orang bercerai tuan-tuan, banyak benda yang tersirat, tersingkap. Sebab apa? Daripada tersirat dia jadi tersurat. Kerana orang perempuan ni, orang isteri ni, dia akan berkongsi hidup. Bila berkongsi hidup, segala-galanya dia tahu. Orang perempuan yang sebelum kahwin dia nampak cantik pun, suami je tahu. Memang tuan-tuan, masa kat luar dengan sikap, dengan apa semua memang cantik lah. Tiba bila bangun tidur, kita je tahu anak singa ke tak. Pengantin lari keluar pada rumah. Kenapa? Saya ingatkan tadi anak singa tidur, rupanya orang rumah. Dan isteri dia tahu perbuatan suami dia. Orang suami dia boleh pakai jubah depan orang, tapi isteri dia tahu apa perbuatan suami dia di rumah. Suami dia boleh pakai serban depan orang, tapi isteri dia tahu apa perbuatan dia di dalam rumah. Dia boleh cerita tentang qiyamul lail, isteri dia tahu sama ada dia bangun ataupun tak qiyamul lail. Tu kata isteri.
Ustaz, isteri dia tak mampu, dah lama berkongsi hidup. Anak-anak tak ada yang lelaki, semua perempuan. Saya tak kata orang perempuan lemah, tapi orang perempuan ni emosi dia mudah terganggu. Sebab tu Allah bagi peluang kepada orang perempuan untuk mengandung dan beranak. Sebab orang perempuan ni dia ada emosi yang istimewa. Bayangkan orang lelaki yang mengandung dan beranak. Orang lelaki memang ramai mengandung, beranak belum. Mengandung bertahun-tahun tapi tak beranak-beranak. Tapi bayangkan orang lelaki beranak. Bayangkan orang lelaki tuan-tuan, berbulu dada, berbulu peha, duduk atas stretcher labor room, terkangkang mengangkang. Doktor yang masuk nak terima budak tu pun muntah. Tapi Allah bagi keistimewaan ni pada orang perempuan. Jadi emosi orang perempuan ni dia mudah terganggu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya nak share satu cerita. Ada seorang budak perempuan ni tuan-tuan, bapak dia meninggal dunia. Lepas tu dia tak bagi tanam. Dia pegang apa? Keranda tu. Jangan tanam dedi. Kawan-kawan saya, Ustaz tolong Ustaz. Saya kata kenapa? Ni anak arwah tak bagi tanam arwah. Saya kata pujuklah. Kami dah pujuk Ustaz. Ustaz tolong pujuklah sebab Ustaz kenal dengan keluarga arwah. Saya kata tak apalah, saya ada hal ni malam ni, tolonglah Ustaz. Saya kata tak apa, saya tengok macam mana. Ustaz tolong Ustaz, tak boleh nak tanam ni. Saya kata tunggu kejap, hero datang. Saya pun patah balik tuan-tuan, pergi. Sampai tu pujuk memang betul, dia tak nak pun. Saya kata sabar, kita ni nak tanam. Tolak. Lah saya pun angin. So saya guna hilah. Sebab dalam agama ni pun dia ada hilah yang dibenarkan. Tuan-tuan nak kata hilah ke tipu ke, terpulang lah. Okay? Ada orang dia tak boleh dengar perkataan tipu syar'i ni. Ada ke ustaz tipu dalam agama? Gini ya tuan-tuan, saya bukan nak ulas apa yang ada dalam surat khabar tu, tapi saya nak bagi tuan-tuan faham, dalam agama ini ada hilah-hilah yang dibenarkan. Contoh, kita nak menjaga hubungan manusia. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Kalau dua orang yang bertelagah, kita bahagiakan. Contoh, A, B, C berkawan, tiba-tiba A dengan C bergaduh. Saya B, saya pergi jumpa A, saya beritahu A, tadi semalam aku jumpa C ke salam kat kau, dia rindu dah lama tak lepak sama. Padahal C tak cakap apa pun. Besok tu saya pergi jumpa C, A ajak kita lepak, dia pun rindu kat kau, dia kisah salam kat kau. Hilah yang dibuat tu semata-mata fa aslihu baina akhawaikum. Okey, itu dibenarkan dalam agama. Yang kedua, maqasid syar'iyyah, hifzun nafs, nak jaga nyawa. Katalah kita dah tahu C ni kalau dia mengamuk kadang-kadang sampai melampaui batas. Saya tengah-tengah bercakap ni tuan-tuan, ataupun saya tengah duduk kat meja ni, tiba-tiba A datang, lari masuk dalam meja. C kata, Ustaz, bukan nampak tak A ada duduk kat meja ni? Saya kata, tak perasan aku rasa A tak sampai lagi sini, cuba kau tengok belah sana. C pun pergi belah sana. A selamat, hifzun nafs. Ataupun menjaga hati. Ada juga. Saya bagi tahu rumah saya, yang masak kari, abang lama nak makan kari Pening. Rumah saya orang Pening tuan-tuan. So dia masak kari. Tiba-tiba kita pergi kuliah, pergi kursus jenazah. Tuan-tuan pun sediakan lunch, kan? Tiba-tiba lah tengok lauk tu, lauk yang memang kita lama dah hidam, tambah tanpa segan. Duduk dalam kereta sedawa, kenyang, seronoknya hari ni makan dekat surau. Sampai kat rumah tuan-tuan baru teringat, Allah, dia masak kari kepala ikan lah. Sampai kat rumah tuan-tuan, dia buka pintu, bang, abang nak tu saya dah siapkan, abang nak saya tuang nasi ke tak? Senduk nasi, surau tadi teruk betul, tak bagi langsung abang makan. Ini hilah menjaga hati. So ada hilah yang dibenarkan. Ada pun yang dalam surat khabar tu, yang tu tuan-tuan jawab sendirilah. Right.
Jadi saya helah kepada budak ni, saya panggil tukang gali kubur. Tukang gali kubur ni orang Kedah. Mamat ni pun luruh datang. Kenapa Ustaz? Hang buat mai kat aku cok kacang kuih. Ustaz nak apa? Hang bergali bagi besar sikit, hang besar sikit aku nak masuk dua-dua. Bila sebut nak masuk dua-dua tuan-tuan, anak dia kata, tak apalah Ustaz, saya redha. Ni hilah yang dibenarkan tuan-tuan. Jadi bila dia kata okey, dia pun bagi, kami pun ambil tanam. Jadi orang perempuan ni dia emosi. Apa pokok yang saya nak sebut, orang perempuan ni kadang-kadang dia susah nak kawal emosi dia. Okey. Dah anak perempuan semua, panggil menantu. Sebab tu menantu penting dipilih dalam keadaan dia beragama. Nabi kata ada 4: rupa dia, harta dia, keturunan dia dan agama dia. Tapi Nabi kata pilihlah agama, sebab agama ni akan jaga dia. Tak perlu ustaz pun tak apa, at least dia jaga agama. Sebab tu bila orang datang risik anak kita, mak jangan tanya berapa baki dalam tabung haji dia. Hibah pun sikit. Contoh, ini live ni tuan-tuan, jangan buat main. Kan besok kena cabut aku punya tauliah. Jangan tanya berapa baki dalam akaun, jangan tanya berapa gaji dia, tapi tanya satu soalan yang paling penting. Makcik dengan pakcik tak berapa kisah sangat, dah korang suka sama suka. Makcik tengok kau ni pun orang baik. Makcik nak tanyalah, daripada awak balik hari tu sampai hari ni pernah tak tinggal solat fardu? Tengok apa jawapan dia. Saya alhamdulillah makcik, saya orang Taman Belian Batu 3. Saya duduk dekat surau Nurul Hidayah tu. Makcik pergi, kalau tiap-tiap kali semayang saya duduk belakang tiang nombor 3. Contoh. Tapi kalau dia jawab satu lagi, makcik, saya rasa soalan makcik ni terlalu peribadi bagi saya. Saya rasa tak sesuai kot makcik tanya macam ni. Jadi apa yang ibu-ibu perlu buat? Pergi ke dapur, cari penyapu paling panjang sekali. Orang jenis ni perambat balik. Ni bukan menantu, ni hantu. Kalau solat fardu dia tak boleh jaga, tiang agama dia goyah, jangan harap dia nak jaga tiang seri rumah tangga. So cari orang yang terbaik, duduk dekat dengan orang yang nak mati. Ustaz, berapa orang Ustaz? Seorang je. Tuan-tuan jangan ikut dalam TV. Dalam TV, dalam drama ni banyak membongak je tuan-tuan. Dalam TV memang yang kanan lain, yang kiri lain. Isteri pertama, bang, mengucap bang. Ni, B mengucap, bang, B. Penyudahnya babi je jadi dia. Ni belum anak-anak lagi ni, anak-anak keliling katil. Ayah mengucap, ayah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab kata, orang yang nak mati, dia dengar apa yang kita tak dengar. Dia melihat apa yang kita tak lihat. Dia merasa apa yang kita tak rasa. Dia nakkan ketenangan. Dah kalau semua cakap suruh dia mengucap, dia tenang tak? Dia tak tenang. Dia bangun, dia sepok semua. So, seorang je pergi dekat dengan dia. Mak, saya nak selamatkan abah ni. Ikut saya ya. La ilaha illallah. Suara yang terang, suara yang nyata, suara yang tegas. Terang, nyata, tegas. Telinga mana Ustaz? Tak kisah. Kanan pun boleh, kiri pun boleh. Kan kalau saya sebut kanan, tiba-tiba telinga dia sumbat. Dah tuan-tuan pening. Anak murid ni bukan boleh setengah-setengah lurus. Tak, dalam kursus hari tu ni ada tulis ni, Ustaz kata kanan. Dah bergaduh pula. Okey. Benda hal kecil ni tuan-tuan jangan bergaduh. Bergaduh penat. Benda furu'iyah ni kalau tuan-tuan bergaduh tak selesai zaman berzaman. Contoh, orang bergaduh hal kunut subuh. Buat ke tak buat? Buat ke tak buat? Yang bergaduh tu semayang subuh berjemaah pun tak datang. Lagi teruk. Wirid lepas semayang. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Penyudahnya tuan-tuan, dia berwirid pun tak. Dia duduk belakang main WhatsApp. Lagi teruk. Sebab tu hal kecil ni tuan-tuan jangan bergaduh sehingga memecah belahkan. Yang terima, ambil kaedah terima. Yang tak terima, berlapang dada. Kita buat hal kita sendiri. Yang penting, jangan pecah belahkan masyarakat. Okey, jadi tuan-tuan rahmati Allah, pergi dekat dia sebut. Kita dengar apa mak kita sebut, apa ayah kita sebut. La ilaha illallah. Cukup.
Walaupun sekali cukup, selagi, dengar syarat dia, selagi dia tidak menyebut kalimah-kalimah duniawi. Contoh, ada orang ni bila dia nak mati, waktu tu dia sibuk. Dia dah mengucap ni dah bagus lah, tiba-tiba, Long, rumah batu 3 ni awak bagi ke adik awak. Awak ambil lah rumah dekat Manjung tu. Waktu tu dia sibuk bagi harta, tuan-tuan. So pesan dekat dia, pesan kat dia. Kadang-kadang waktu tu dia sibuk, ni abah punya ASB pun belum update lagi. Yang tamu haji tu saja je abah tak update, malas. Waktu tu dia sibuk nak bagi-bagi harta dia, pesan kat dia, bah, apa sahaja yang abah tinggalkan, insya-Allah kami adik-beradik akan uruskan dengan baik. Jangan sebut-sebut, tuan-tuan. Sebut uruskan, jangan salah sebut. Ada orang dia tersalah sebut, nanti tahulah kami adik-beradik kerjakan. Tak jadi mati kawan tu. Tegak mata dia, tuan-tuan. Belum mati dah declare macam tu, tuan-tuan, tak jadi mati. Adik tuan-tuan rahmati Allah, bagi tahu kat dia, bah, abah jangan bening dalam hal-hal dunia ni. Tahulah nanti kami uruskan. Abah relax, abah tenang. Abah sibuk fikir tentang dia abah je, jangan fikir pasal kami. Ikut saya bah sekali lagi. La ilaha illallah. Dia mengucap, cukup. Bagi dia buat kerja dia. Bah, terus berzikir. Kita hanya pantau. Katalah dia tak boleh sebut, ringkaskan. Mungkin dia sukar, sebab waktu tu dah payah dah, tuan-tuan. Ringkaskan. Kaedah yang kedua, Allah. Dengar, Ustaz, bapak saya tak sebut Ustaz. Ustaz, bapak saya koma Ustaz. Ambil kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga, tuan-tuan pergi dekat dengan dia, tuan-tuan genggam tangan dia. Genggam tangan dia sungguh-sungguh, tuan-tuan cakap dengan dia, bah, ikut saya bah, sama-sama dengan saya bah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi, sebut kami. Sebab tu tukar alif tu kepada nun. Okey, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Kami sama-sama bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Genggam tangan dia. Tengok reaction dia. Kalau dia mengalirkan air mata dia, sebab orang koma boleh alir air mata. Kalau dia gerakkan bibir dia, atau dia gerakkan lidah dia, atau dia gerak kelopak mata dia, atau dia gerak jari dia sikit, atau dia gerak apa-apa pun, itu dianggap sebagai dia menyahut kepada syahadatain, dan dia dikira sebagai syahadatain. Kan mudah? Mudah, tuan-tuan? Sebab tuan-tuan datang khusus hari ini, tahniah. Kalau tak, kita banyak yang kita tak tahu. Macam mana kita nak buat? So, selesai, alhamdulillah, dia pun dah mengucap, dia pun dah tutup mata. Apa yang kita nak buat? Pengesahan dan dokumentasi kematian. Okay, yang pertama kita akan cerita sedikit di hospital. Yang kedua kita akan cerita di luar hospital, iaitu di rumah. Okay? Kalau mati di hospital ada dua. Yang pertama mati di kecemasan, yang kedua mati di ward. Mati di kecemasan ni, tuan-tuan, bila sampai jadi kecemasan, terus meninggal dunia di kecemasan, kes akan dibagi kepada, akan diserahkan kepada pihak pegawai penyiasatan. Pegawai penyiasatan, IO. Okey, pegawai penyiasatan ni bukan doktor, polis. Dia akan menyiasat. Di Malaysia ni, tuan-tuan, umur 55 ke bawah mati tanpa rekod perubatan. Maknanya selama ni dia tak pernah sakit apa semua, dia akan dibedah siasat. Dia akan dibedah siasat. 55 ke bawah tanpa sebarang rekod perubatan. Demam tiba-tiba terus meninggal dunia, akan dibedah siasat. Atas 55 budi bicara doktor, kecuali keperluan mendesak seperti dia nak buat tuntutan insurans. Tuntutan insurans dia tak kira apa umur pun. Kalau klausa dalam perjanjian itu perlu dibedah siasat, dia perlu dibedah siasat. Kalau tak, memang tak boleh nak buat tuntutan. Okey? Itu kalau atas 55. Okey, tuan-tuan rahmati Allah, kalau mati di ward ni, tuan-tuan, proses dia macam mana? Meninggal je dunia, orang yang paling berkuasa dekat bawah nama kita. Kat kepala katil tu ada nama pesakit, nombor pesakit, kat bawah tu ada nama pakar. Nama pakar tu lah yang paling berkuasa sekali.
untuk keluarkan report. Pakar tak ada, doktor yang sedang bertugas, on duty. On duty tak ada, on call. Dia akan keluarkan report. Dia akan keluarkan report perubatan, kemudian jenazah akan dibawa turun ke forensik ataupun di bilik mayat. Sampai bilik mayat, mereka akan keluarkan satu surat 3 salinan. Satu surat 3 salinan. Salinan yang pertama bawa ke JPN untuk tukar kad pengenalan kepada sijil kematian. Dengar elok-elok anak muda. Anak muda banyak tak tahu benda ni. Satu surat 3 salinan. Salinan yang pertama bawa ke JPN, tukar kad pengenalan, pergi kepada sijil kematian. Saya nak bagi tahu, siapa yang dah tukar sijil kematian, semua urusan yang berkaitan dengan penama akan dibekukan serta merta. Apa yang tak boleh buat ustaz? Nanti kita cerita kat luar. Sekarang tengah live. Ada rahsia yang boleh dikongsi, ada rahsia yang tak boleh dikongsi secara terbuka. Bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dah ditukar saja tuan-tuan, mana-mana harta di bawah penama si mati akan dibekukan dan akan dihantar ke kuasa mahkamah. Mahkamah akan keluar surat pentadbir ataupun akan dibekukan dalam kita panggil apa? Amanah raya. Amanah raya tuan-tuan, setakat hari ini harta umat Islam yang terkumpul di amanah raya 72 bilion. 72 bilion. 2 kali 1 MDB. Alright. Cukup dekat tu. Banyak sangat hashtag nanti dalam live. Okey. Dah sampai kat situ, salinan yang pertama, yang depan sekali tuan-tuan bawa ke JPN. Salinan yang kedua tuan-tuan kena serahkan kepada pihak tanah perkuburan, permit mengubur. Dia ada 3 salinan. Sekarang ni semua standard. Dia ada 3 salinan. Salinan pertama pergi JPN, salinan kedua pergi ke tanah perkuburan, salinan ketiga tuan-tuan simpan. Ustaz, saya mati di rumah. Mati di rumah dia lain sikit. Mati di rumah lain sikit. Sebab tu kebanyakan orang bawa pergi ke hospital, dia senang. Tapi kalau dah mati di rumah tuan-tuan, apa tuan-tuan nak buat? Yang pertama, pengesahan kematian. Siapa? Cari orang yang ada autoriti. Siapa orang yang ada autoriti? Telefon hospital. Hospital akan hantar ambulan bersama dengan MA, medical assistant, untuk buat semakan. Assalamualaikum, ada kematian di rumah saya nak buat pengesahan kematian. Dia orang akan datang. Dia akan datang tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak cepat, saya bukan ajar menipu. Ni dalam surau tuan-tuan. Ini saya bukan ajar menipu. Ni helah. Ni tuan-tuan dirahmati Allah. Telefon, ada ahli keluarga saya ni jatuh di bilik air, tapi macam tak sedarkan diri. Ambulan datang cepat sikit daripada yang pertama tadi. Sebab yang pertama tadi kita bagi tahu dah mati kan. So memang kat Malaysia ni tuan-tuan standard, telefon ambulan lebih lambat daripada Food Panda. Marah persatuan ambulans satu Malaysia. Realiti tuan-tuan, nak cakap apa kan? Diorang nak kecam-kecam lah. Ini benda yang perlu kita perbaiki. Ada kekurangan, kita perbaiki. Kadang-kadang daripada dia banyak birokrasi, kita call, pergi ke call center pergi kepada unit pengurusan pergi. Kadang-kadang laluan di Malaysia, saya tak marahkan ambulans tu sendiri kan, tapi kadang-kadang masalah pengguna jalan raya pun masalah juga. Dah tahu tu ambulans nak lalu, dia lalu ni dekat dalam kecemasan. Ni kadang mana sama-sama salah. Mentaliti yang perlu diubah. Walau bagaimanapun, Food Panda lebih laju daripada ambulans. Alright. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan telefon bagi tahu kat dia, so dia buat pengesahan kematian. Sampai saja tuan-tuan, dia akan buat pengesahan kematian. Dia akan cek jantung, keluar laporan semua, dia akan buat laporan. Laporan tu tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan kena pergi ke balai polis terdekat, buat report polis. Polis akan hantar wakil datang ke rumah.
untuk buat siasatan. Lepas polis buat siasatan, polis sahkan perlu dibawa ke hospital ataupun tak. Kalau dia kata perlu bersiasat, dia akan ambil lah. Jenazah ataupun seseorang itu bila meninggal dunia tak naik ambulan. Ambulan untuk orang hidup. Okay, orang dah mati tak naik ambulan. Orang yang hidup je naik ambulan. Kalau dah mati naik apa? Naik van polis ataupun naik Land Rover. Itu saja. Habis Ustaz pakai plastik hitam ke? Ya, pakai plastik hitam. Tu yang kadang-kadang tak gamak nak tengok tu tuan. Jadi tu kaedah dia. Kenapa? Ini memang polisi WHO, mana-mana ambulan tak bawa jenazah. Tuan-tuan jangan marah lah. Kenapa tak angkat? Dia memang tak bawa jenazah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ada satu kes dulu tuan-tuan, bila orang meninggal dunia, yang datang buat pengesahan Bilal tuan-tuan buat pengesahan. Saya pun dipanggil untuk urus jenazah. Saya pun ukur kain kapan lah. Tengah-tengah ukur kain kapan tuan-tuan, tiba-tiba jenazah batuk. Tuan-tuan, jenazah batuk. Keluar ketulan darah yang tersekat tu. Ketulan darah tu terkeluar. Dia batuk, kemudian dia bangun. Jenazah bangun, Bilal tak ada. Bilal tadi dah lari tuan-tuan, slipper je tinggal. Saya waktu tu angin betul. Sebab saya dah potong kain kapan tapi dah tak ada jenazah. Saya nak kapankan Bilal tadi. Tahu pula dia belah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, cari orang yang ada autoriti datang buat pengesahan kematian. Okey? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan dah panggil MA dah keluarkan surat pengesahan, kemudian tuan-tuan pergi ke balai polis, polis buat pengesahan, hantar wakil ke rumah, kemudian dia akan keluarkan permit kubur. Permit kubur kalau keluar daripada balai polis, dia macam MC kerajaan tu, warna coklat, kuning-kuning coklat tu, macam tu je permit kubur. Okey? Alright. Dah dapat permit kubur, barulah boleh buat urusan kematian yang lain. Kalau selagi tak dapat permit kubur, jangan mimpi. Di Malaysia tak ada permit kubur, tak boleh tanam jenazah. Okey, tak boleh tanam jenazah. Okey, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semua dah selesai tuan-tuan, apa yang kita nak buat kepada jenazah yang baru meninggal dunia ni? Yang pertama, pejamkan mata jenazah. Ni yang cerita tadi tu tuan-tuan. Kan? Mata terbuka, mulut terbuka. Apa dosa jenazah? Manalah aku tahu. Okey, nak pejam tuan-tuan, jangan buat macam dalam TV, dalam drama. Dalam drama dia tolak macam ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak. Kita buat macam tu sebab kawan tu hidup. Bila kawan tu hidup tuan-tuan, kita letak tangan kita, mata kita ni kalau ada apa-apa, dia mesti auto close. Dia auto close sebab ada benda yang menghalang. Sifat mata yang hidup. Kalau orang dah mati, dia tak ada tuan-tuan, dia manual lah. So kita kena tolak dengan doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok dalam buku tu, Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekali lagi kita sama-sama. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okay, masa tuan-tuan baca doa ni, tuan-tuan letak dekat atas ubun-ubun. Kemudian bila tuan-tuan dah sampai selawat tu, tolak sallallahu alaihi wasallam. Tolak dengan jari tuan-tuan dekat atas kelopak beberapa kali. Bila tuan-tuan tolak, dia tutup, okey, selesai. Bila tak tutup, tuan-tuan urut lagi. Kalau tak boleh juga, kalau belah tepi ni kalau kita tarikkan dia jadi sepet, tuan-tuan urut beberapa kali, kemudian tuan-tuan tutup. InsyaAllah dia tutup. Tak boleh juga ustaz, ambil kain tutup terus. Okey, jangan pening-pening. Yang kedua, tanggalkan pakaian jenazah. Membuka seluruh pakaian jenazah termasuk baju dan seluar yang masih dipakai. Semasa menanggalkan pakaian, pastikan jenazah diselimuti dengan kain. Bukan kita buka pakaian jenazah, kita bogilkan dia. Tak. Kita tutup dia dalam keadaan tertutup. Cuma ada satu kes dulu saya pernah dapat, dan saya takkan lupa sampai bila-bila. Suami dia tuan-tuan, bila isteri dia meninggal, dia panggil anak dia, dia panggil menantu dia, bawa jenazah isteri dia ni masuk dalam bilik. Saya pun pelik, kenapa dia bawa masuk bilik? Rupa-rupanya dalam bilik itu dia panggil anak-anak dia semua keluar. Dia bukakan pakaian isteri dia.
Dia kata kat saya, waktu dia hidup ustaz, saya yang buka baju dia, biar dia mati saya juga buka baju dia. Saya tak nak orang lain tengok tubuh badan dia. Dia buka baju isteri dia dalam bilik, dia mandikan isteri dia dalam bilik, dia kafankan isteri dia dalam bilik, keluar dah siap. Ni kata suami love #til jannah. Ni baru kata til jannah. Ini isteri mati, tuan-tuan, orang lain mandi, suami lepak bawah pokok main WhatsApp dengan janda. Antu kawan tu belum tanam lagi, dia dah main WhatsApp dengan janda dah. Terima kasihlah. Ni ayat-ayat permulaan. Terima kasihlah atas ucapan takziah tu. Abang bersedih, tapi dalam masa sama abang dah available untuk sayang. Janam. Kawan tu belum masuk liang lahat lagi, suami lepak bawah pokok, dah lah main WhatsApp sambil isap okok gitu. Nak kata #love til jannah ni, saya tengok depan mata saya sendiri. Dia uruskan jenazah dia dalam bilik. Biarlah ustaz, ni bilik kami hidup bersama, inilah bilik saya nak selesaikan dia. Allahu Akbar. Ni orang perempuan nak cari suami macam ni. Kalau hari ni suami datang khusus tu, ulang apa saya cakap. Ulang saya cakap, bang, dengar ustaz cakap semalam apa bang? Bang, ingat ustaz cakap kemarin apa bang? Tapi janganlah tiap-tiap hari sampai 1 bulan, tuan-tuan. Sebab saya takut lepas dia tak balik dah rumah. Orang lelaki ni pun kadang-kadang boleh tahan juga. Saya nak bagi tahu orang perempuan, orang lelaki ni dia lain. Orang perempuan umur 40 dia lost. Ni kesilapan orang perempuan. Orang perempuan umur 40 lost. Dia dah ada anak, dia dah ada cucu, lagi dia lost. Orang lelaki ni tak, umur 40 baru jadi. Baru nak jadi umur 40, bila dia naik 41 menjadi-jadi. Dia masalah tu. Orang lelaki ni dia lain. Sebab tu orang lelaki ni bila dia balik, dia nak tengok satu kelainan. Orang perempuan ni pun masalah, dia tak ada baju lain, baju kelawar itulah yang dia pakai. Cuba sesekali tukar, kan? Cuba buat rutin. Okey, hari ni hari Ahad, malam Isnin baju Frozen, malam Jumaat pakai baju Princess. Jadi orang suami ni lepas main sunat isyak, dia dah kelang kabut dah. Kenapa Ji? Princess tunggu kat rumah. Baru ada satu kelainan. Ini tak baju kelawar itulah. Haji tak balik rumah lagi. Kami anak-anak semua dah besar, dah duduk masing-masing, tinggal habis main kat rumah. Jadi tu kena jaga. Alright. Balik kepada yang kedua, tanggalkan pakaian. Tanggalkan pakaian ni kena jaga aurat sepanjang proses tu. Cuma okey, tak apa. Saya habiskan ni juga. Tajuk ni saya nak habiskan dulu, lepas tu baru kita break minum, okey? Lebih kurang dalam 5-6 minit. Alright, yang kedua tanggalkan pakaian. Tapi saya ada satu kes tanggal pakaian. Saya nak tanggalkan pakaian jenazah, tiba-tiba dia ni sado. Kenapa sado? Sado ni orang yang berbadan besar pakai baju ketat, kita panggil sado. Okey? Perkataan sado tu, orang yang berbadan sasa tapi pakai baju ketat, so nampak body dia, sado. Tapi kalau orang gemuk pakai baju ketat, yang tu bodoh. Nak buat macam mana? Hari ni penceramah datang daripada Melaka. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, baju tu ketat, saya nak buka tak boleh, saya nak gunting. Ustaz jangan gunting, abang dia. Saya kata kenapa? Baju ni arwah pinjam baju saya ustaz. Lepas tu nak ke? Dia kata nak. Saya kata kalau awak nak, awak buka sendiri lah, saya tak sampai hati. So dia buka tuan-tuan, baju tu tak ada apa, baju hitam lah. Cuma kat belakang tu ada tulisan Metallica, tapi ada sign. So mungkinlah ada sentimental value lah. Tapi kalau saya tobat, saya tak pakai. Yang ketiga, membersihkan badan jenazah. Ini yang selalu berlaku. Tanyalah AJK surau masjid mana-mana pun, ni selalu berlaku. Banyak jenazah sampai dekat masjid tak buat apa-apa. Pakaian waktu dia mati, itulah pakaian kat masjid. Pakaian mati kat rumah, itulah kat masjid. Apa dia pakai kat rumah, itulah kat masjid. Sedangkan tugas kita ahli keluarga, anak-anak si mati, bila berlaku je kematian, lap, basuh dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Paling-paling tidak ambil tisu basah, lap semua. Sebab bila orang mati ni, kadang-kadang dia keluarkan air liur, dia keluarkan cecair, kadang-kadang dia terkencing, kadang-kadang dia terberak.
Satu kes saya pernah dapat, bapak dia mati lepas asar pukul 4. Pukul 4 meninggal dunia. Dokumentasi kematian apa semua lambat. Keluar hospital lebih kurang dalam pukul 9 malam. So besok pagi baru nak mandi. Bayangkan pukul 4 petang. Besok pagi saya mandikan dia pukul 9 pagi. Saya buka-buka tengok-tengok ada pampers. Saya buka pampers tengok-tengok ada ketulan najis. Saya buang najis tersebut, koyak kulit punggung dia. Bayangkan kalau bayi dia sedang merengek. Jenazah, bayangkan kulit punggung dia ikut sama najis tersebut sebab terlalu lama melekat. Anak-anak buat apa? Sibuk fikir tentang hal masing-masing. Yang lelaki sibuk dengan Facebook, yang perempuan update dalam Insta story, telah pergi bapak saya. Yang bapak tengah sibuk ni. Ni masalah. So bersihkan. Okay, tolong take note benda ni, sangat-sangat penting. Yang keempat, urut sendi jenazah. Kenapa? Sebab kita nak bagi jari jemari tulang belulang dia senang untuk diuruskan dan dimandikan. Okay, urut. Minyak yang terbaik, minyak zaitun. Tak ada minyak zaitun, minyak gamat. Tak ada minyak gamat, minyak masak pun boleh. Yang penting minyak masak yang belum digunakan. Janganlah malam tadi gorengkan bilis, lepas tu petang tu guna la ilaha illallah. Tak senonoh. Ustaz, ni minyak ustaz, saya pernah dapat. Saya bukan bohong, saya pernah dapat. Apa hal berbau? Saya ambil dalam kuali ustaz. Nak aku baling je minyak tu kat dia. Kan? Saya kata tak ada ke yang bau yang belum guna? Lah ustaz nak yang belum guna ke? Dia boleh tanya balik, ustaz nak yang belum guna ke? Tapi nak macam mana, dah keluarga pak pandai. Okey, yang kelima, ikat sendi. Ada 3 bahagian penting. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku tu, ada 3 bahagian yang paling penting sekali tuan-tuan. Yang muka surat 10 tu. Yang pertama, bahagian kepala. Bahagian kepala, rapatkan rahang. Saya tengok selalu orang buat silap. Silap dia kat mana? Ikat dekat dagu. Kita jangan ikat dagu, ikat rahang bawah ni. Nak jaga rahang ni, bukan nak jaga dagu. Dagu tak lari dah. Ni rahang ni, supaya rahang tu tak jatuh. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, rahang ni kalau jatuh dia tak naik dah. Tapi kalau tuan-tuan tengah mandi, tiba-tiba dia naik sendiri. Saya nasihatkan tuan-tuan belah. Sebab saya 17 tahun tak pernah dapat. Kalau tuan-tuan dapat, hebatlah. Rezeki nama dia. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, betis. Kita rapatkan betis supaya dia tak terkangkang. Dan 2 ibu jari kaki kita rapatkan. Kenapa? Supaya dia tidak terkuak kaki dia ke kiri dan ke kanan. Okey, yang keenam, letakkan jenazah pada tempat yang tinggi. At least toto. Paling kuranglah tu toto. Jangan letak tak kapet. Saya pernah pergi tuan-tuan, nak menangis saya. Saya kata tak ada ke tilam-tilam ke? Keluarga dia jawab kepada saya, dia kata, ustaz, kalau pakai tilam lepas ni siapa nak pakai tilam tu? Rumah orang ada duit tuan-tuan, letak atas kapet je. Dia pula cakap apa? Ini pun sebersalah ni. Kapet saya ni harga RM60,000. Letak atas kapet je tuan-tuan. Ni nak kena. Paling-paling tidak pun biarlah tinggi sedikit daripada kaki kita. Dan yang ketujuh, tutup keseluruhan jenazah. Gunakan kain yang tebal atau selimut yang tidak jarang bagi menutupi badan jenazah. Saya nak nasihatkan hari ini, mak-mak saya tolong dengar elok-elok. Mulai saat ini, orang perempuan jangan tutup dengan kain batik semata-mata. Okay, jangan kain batik semata. Sebab kain batik ni, satu, dia nipis. Yang kedua, kadang-kadang yang jenis berbadan besar ni nampak tepi dia. Orang perempuan ni satu masalah dia, badan dia berlekuk, badan dia berbentuk. Kalau kita tutup dengan kain, kita nampak. Mak kita waktu dia hidup, dia tutup semua. Buah dada dia, lengkuk perut dia, dia tutup semua. Tapi bila kita tutup dengan kain kapan, nampak semua bentuk tu. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah, jenazah lelaki dengan perempuan ni beza dia satu je, dia letak besi. Ada satu besi lengkung tu, tu jenazah perempuan. Sebab dia nak tutup bahagian buah dada tu supaya tak nampak bentuk tu. Orang lelaki dia akan biarkan begitu saja. Tu beza dia. Sebab kita tak nak bagi nampak lengkuk badan dan bentuk tubuh badan itu sendiri. So next time orang perempuan kalau meninggal, pakai kain yang tebal. Ustaz, kami tak ada kain tebal. Comforter boleh? Comforter pun tak ada masalah. Tapi ada gambar Hello Kitty, tak apa. Atas comforter tu tutup dengan kain batik. Okey, pakai comforter tu dulu. Pakai kain yang tebal. Okey? Alright, boleh
Alright, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minum, kita masuk balik tuan-tuan. Saya akan tunjuk simulasi mandian. Kita ramai. So bila kita ramai ni tak sesuai kita buat di luar dengan mandi basah dan semuanya. Sebab kalau ada yang dah dimandi basah nanti dia tak masuk dah. So kita mandi dalam bentuk kering. So masuk sekali lagi saya minta AJK sediakan satu meja, banquet table untuk kita baringkan jenazah atas dia. Okey. So nanti orang perempuan dengan orang lelaki dua-dua side boleh tengok macam mana proses mandi yang mudah. Dan insya-Allah saya akan tunjuk kepada tuan-tuan kaedah-kaedah mandian yang selama ini kita dimomokkan dengan terlalu banyak adat. Dan insya-Allah hari ini kita akan belajar dengan kaedah yang mudah. Okey. Orang lelaki siapa masuk paling lewat sekali lagi dia akan jadi jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.